إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. شعر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق علينا. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur kita pada Allah dan malam ni Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita. Pertamanya hidup di muka bumi Allah untuk tujuan untuk kita baiki amal kita, dan syukur pada Allah SWT pada malam ni Allah Ta'ala letakkan kita di jalan, di atas jalan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu kita setelah selesai solat fardu maghrib dikerjakan dengan cara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu cara Nabi SAW berjemaah, yang banyak manfaat dengan sembahyang berjemaah. Dan kemudian setelah itu di antara maghrib dan isya' ni Allah Ta'ala pilih kita lagi. Ini adalah pilihan Allah, bukanlah kehendak-kehendak kita. Ini adalah pilihan Allah, semata-mata dengan limpah kasih sayang daripada Allah. Allah dudukkan kita di atas jalan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah duduk kita pada di antara maghrib dan isya' ini majlis ilmu. Moga-moga dengan asbabnya permudahkan kita untuk menuju di akhirat insya-Allah. Jadi kita terus sambung pengajian kita, kitab Penawar Bagi Hati yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Yang banyak manfaat kitab ni, yang kita banyak belajar daripada kitab ni, bagaimana kita nak menjadi satu orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul. Atas masuk perkara tu, insya-Allah kita sambung pengajian kita pada muka surat 33. Masih lagi bab melawak dan selora.
masih lagi dalam bab berkata-kata, bab melawak dan selora dan sambungan. Dan diriwayatkan, tiba situ yang buku Rumi saya tak perasan kat mana. Itu dia, dan diriwayatkan bahawasanya berlumba ia akan Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan berlari. Lepas tu dan bersabda ia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin. Diriwayatkan bahawasanya berlumba ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan berlari. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isterinya Siti Aisyah. Siti Aisyah muda, Nabi berkahwin dengan beliau pada ketika usia, setengah riwayat mengatakan 9 tahun. Sangatlah muda. Sangatlah muda. Jadi orang yang muda ni dia kena banyak bergurau sikit. Kok serius je, jadi isteri pun akanlah lari. Lari dia. Budak-budak kan, tak pernah kenal, tak kenal lagi, tak alih-alih dah kena kahwin. 9 tahun, bayangkan umur 9 tahun budak masa kini dah jadi 3. Apa yang dia roti buat? Kan? Basuh baju pun tak roti. Nak goreng telur-telur pun hangus. Kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikahwinkan dengan Siti Aisyah, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang masa ketika itu Siti Aisyah ni sangat-sangatlah muda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu juga bergurau dengan Siti Aisyah. Di sini nak menunjukkan bahawa keharusan, sebelum ni kita dah baca istimewa untuk kanak-kanak, bagi kita nak selora ataupun nak bergurau untuk kanak-kanak ni khusus, istimewa untuk kanak-kanak. Jadi di sini nak didatangkan dalil bahawa Nabi SAW juga bergurau bersama dengan anak-anak muda. Terutama isteri Nabi. Isteri Nabi pun muda lagi, 9 tahun, apalah kan. Macam orang dulu pun kahwin awal. Ada yang umur 12 tahun dah kahwin. Seperti saya dengar daripada ahli keluarga tempat saya mengajar sini, Tuan Guru Haji Ibrahim sendiri berkahwin dengan isterinya Hajah Aisyah pada usia 12 tahun. Awal tu 12 tahun. Kalau tengok sekarang 12 tahun, apa yang dia boleh buat? Jadi boleh diharuskan kepada seseorang itu boleh bergurau dengan orang yang berusia muda, terutamanya kanak-kanak. Boleh diharuskan. Di situ nak bagi tahu diharuskan bergurau kepada kanak-kanak itu yang terlebih baik, biar mereka menggemari, supaya mereka menggemari terutamanya dalam perkara agama. Jadi berlumba ia Nabi sallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan berlari, dan bersabda ia bagi seorang kanak-kanak. Nabi juga bergurau dengan seorang kanak-kanak, lalu Nabi bersabda, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Hadis ni diriwayatkan daripada Rawahu Syaikhan, Muslim, Bukhari dan Muslim. Yang maksudnya apa? Yang ketika Nabi SAW bergurau dengan satu orang kanak-kanak, Nabi kata, artinya, hai bapa Umair, apa memperbuat oleh anak burung ciak? Nabi saja bergurau dengan anak-anak. Nak bagi tahu mesra je Nabi SAW kepada anak-anak, bukan serius je. Setengah orang tu dia tengok anak dia serius, dia marah, dia ketat dia. Kan? Jadi lama kelamaan anak dia dah lali dengan perangai dia tu. Jadi anak dia dah tak jadi apa dah. Tu yang dia pening. Sebab muka dia asyik-asyik, hari-hari muka macam singa. Anak dia pun dah biasa jumpa singa dah.
Jadi dia tak makan apa. Tu yang marah tak makan saman. Sebab apa? Tak pernah ada kemesraan dengan anak-anak. Bila tak ada kemesraan anak-anak dah dibiasakan dengan kekerasan, maka lama-kelamaan anak tu menjadi keras. Dia tak reti nak senyum, kan? Hormat orang pun dia tak reti. Sebab apa? Ini semua atas didikan mak ayah. Sebenarnya tengok anak kita itulah contoh didikan kita. Nak tengok kita ni satu orang ayah ataupun bapa yang berjaya, lihat pada hasil anak kita. Itulah kita punya hasil sebenarnya. Hari ni kita ingat kita punya hasil ni kerja kita, kerjaya kita. Tapi sebenarnya bukan. Tengok hasil apa terjadi pada anak kita. Itulah hasil didikan kita. Itulah cara kita memimpin. Nak tengok anak kita. Allah SWT suruh lihat apa yang telah kita buat. Jadi Nabi SAW bergurau dengan satu orang kanak-kanak. Dia kata, hai bapa Umair, apa memperbuat oleh anak burung siak? Adakah burung itu bermain ia dengan anak burung siak? Saja tanya. Kadang-kadang kita jumpa anak-anak, hai buat apa tu? Mesra lah, kemesraan kepada anak. Anak nak tanya, dah makan ke belum? Suara tu lembut. Biasa kita dengar. Biasa kalau kita jumpa anak-anak kecil, kita biasa berlembut, tanya dia buat apa, makan apa, pegang apa. Padahal kita dah nampak dia pegang apa dah. Kita dah nampak dia pegang gula-gula dah. Pegang apa tu? Saja nak datangkan kemesraan. Boleh. Dia yang tak bolehnya melampau-lampau. Melampau-lampau tu yang tak boleh. Asyik-asyik jumpa gurau. Asyik-asyik jumpa gurau, kan? Akhir sekali apa jadi keburukan dia? Hilang kehebatan diri dia. Anak-anak pun kurang respect. Kalau bila kita terlebih sangat bergurau dengan anak-anak pula, lama kelamaan anak-anak dah tak respect dekat kita. Jadi sebab tu gurau ni kita jangan berlebih-lebihan. Kan khairul umur awsatuha. Kan sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jadi jangan kita berlebih-lebihan. Kalau kita gurau, janganlah setiap masuk keadaan nak gurau 24 jam bergurau. Kan? Jadi kita kurangkan lah. Jadi sebab apa? Hilang kehebatan seseorang tu apabila dia banyak sangat bergurau ataupun selora. Dan bersabda ia bagi Suhaib radhiyallahu an pada ketika makan tamar. Nabi pun bergurau dengan sahabat ketika sahabat makan tamar. Ketika makan tamar oleh Suhaib radhiyallahu an, maka Nabi berkata pada dia, ata'kulu tamra wa anta ramidun. Kan? Nabi tanya, adakah patut engkau makan tamar pada ketika engkau sakit mata? Padahal tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun sakit mata nak makan tamar, makanlah. Saja je Nabi nak gurau. Nabi nak gurau, kan? Kau sakit mata kau boleh makan tamar, macam gitulah gurau. Maka sahabat pun gurau. Maka bersembahlah oleh Suhaib radhiyallahu an, hanya saja aku makan dengan sebelah yang lain. Sebab sahabat Suhaib tu mata dia sebelah dia sakit, sebelah tak sakit. Maka dia jawab, aku makan dengan mata aku yang sebelah. Saja je. Padahal tak ada apa-apa. Sebab Nabi SAW ni, Nabi ni sahabat-sahabat sangat-sangat segan dengan kehebatan wajah Nabi SAW. Sahabat-sahabat dia tak pernah tengok wajah Nabi ni depan-depan tengok begitu, tak ada. Mereka apabila tengok wajah Nabi, mereka akan turun tunduk, tak sempurna dapat nak tengok. Sebab apa? Hebatnya wajah Nabi. Dan Allah Ta'ala campakkan kegerunan seseorang itu apabila dilihat wajah Nabi SAW. Muka indah, tapi nak tengok Allah. Macam kita pergi jumpa agung ke, kan, melainkan orang badui, melainkan orang kampung, orang badui yang tak berapa kenal sangat Nabi, yang jenis lamba je peradaban dengan Nabi SAW. Sebab tu banyak dalam hadis yang tanyalah orang badui, dan banyak juga hadis-hadis Nabi yang tanya dulu, barulah sahabat tanya balik. Sebab apa? Sahabat nak menanyakan satu perkara pun menjadi satu kesusahan bagi beliau. Mereka semua nak keluarkan soalan. Sebab apa?
tak sanggup nak lihat wajah hebatnya wajah Nabi SAW sampai tak terkata. Sampai tak terkata. Jadi Nabi ada masa Nabi serius, ada masa Nabi bermesra. Macam ni Nabi mesra dengan sahabat, Nabi bergurau dengan sahabat, Nabi juga bergurau nak hilangkan nak datangkan perhubungan yang rapat. Maka Nabi pun bergurau dengan sahabat tu, datangkan hadis ni kepada Hazrat Suhaib, yang mana dia matanya sebelah sakit, tiba-tiba dia makan tamar. Nabi pun tegur dia, kau sakit mata pun makan tamar kan? Maka dia kata, jawab sahabat ni, aku makan dengan mata yang sebelah lagi. Saja je gurau. Gurau. Nak bagi tunjuk kat sini, hadis ini menunjukkan keharusan dalam gurau. Keharusan dalam gurau boleh, tapi bukan berlebihan. Maka tersenyum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia. Sebab perkara yang tadi itu tak ada mudarat apa-apa pun kan. Perkara gurau tadi perkara gurau yang tak mudarat, yang bahayanya adalah perkara yang mudarat. Adanya dusta dalam tu kan, adanya boleh menyentuh perasaan, jadi dengan sebab perkataan boleh jadi marah. Tak ada kat situ. Jadi tak ada mudarat, tak ada apa masalah. Maknanya diharuskan bergurau seperti mana yang Nabi SAW gurau tadi, dengan syarat benar. Tu dia, dengan syarat benar dan tiada menjadikan ia selora tu akan dia beradat. Jangan jadikan dia beradat. Mana selalu bergurau. Sebab kenapa? Sebab apabila kita beradat dengan gurau, kehebatan bagi diri seseorang tu akan hilang. Tu dia punya masalah dia. Apabila kuat gurau, kehebatan diri itu akan hilang. Sekali-sekala boleh gurau, selalu jangan gurau kan? Sebab apa? Dia menonjolkan imej yang tidak baik. Orang pun tengok kita pun dia dah hilang respect. Ini gurau lebih, jadi dia tak serius. Itu dia. Ini bagi perkara yang tentang keharusan berselora, khususnya untuk kanak-kanak. Dan ada pun memuji, maka ada padanya 6 kebinasaan. Jadi ni masuk bab memuji pula kan. Kita selalu puji orang. Ada puji yang boleh, ada puji yang tak boleh. Tapi di sini dia mengatakan ada pun memuji, maka ada padanya memuji itu 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas yang memuji, 4 kebinasaan yang ada ditulis dalam kitab ni bagi orang yang memuji, orang yang puji itu. Dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Yang memuji binasa, yang dipuji pun binasa. Boleh jadi dengan sebab si puji itu tadi. Dengan sebab si puji itu tadi, terkadang boleh jadi orang yang dipuji tadi binasa dia. Jadi ini yang kita kena perlihat betul-betul. Jangan kita asal boleh je kita cakap, suka-suka hati kita nak memuji sebarangan. Jadi kita tengok kadar mana yang kita boleh puji. Maka kebinasaan yang pertama, bahawasanya memuji itu terkadang berlebih-lebihan ia. Itu yang tak boleh. Sebab apa? Berlebih-lebihan. Sebab dah bagi tahu tadi, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara yang di pertengahan, bukannya berlebihan. Sebab Allah tak suka, innallaha la yuhibbul mu'tadin, dan Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi kita jangan melampau berlebih-lebihan lah. Berlebihan maknanya melampau. Maka dia kata apa? Bahawa memuji itu terkadang berlebih-lebihan ia pada memuji itu jatuh ia ke dalam dusta. Tu yang tak nak. Sebab apa? Apabila banyak puji,
dia bubuh Ajinomoto. Tu dia kata yang tak ada tu dia ada kan. Tu Ajinomoto lah. Dia puji kawan, puji padahal orang tu tak ada pun kebaikan tu, dia tambah jadi Ajinomoto. Misal kata orang tu tak ada buat ni, dia cakap dia buat ni. Orang tu punya rajin ni, padahal tak adalah rajin mana. Dia kata rajin. Habis semua taman tu, semua dia kutip sampah rumah orang tu, padahal tak ada pun. Dia tambah kan. Baik soleh ada dah, tapi dia tambahkan Ajinomoto supaya nak bagi tahu orang tu dia memuji. Ni kebiasaan orang yang macam gini kan. Dia nak menunjukkan bahawa dia tu dipuji. Dia nak bawa dia suka puji. Ataupun dia terlampau sayang benar dengan kawan dia sehingga berlebih-lebih supaya orang lain pun juga sayang kawan dia tersebut. Itu pun sama juga. Jadi sebab tu jangan berlebih-lebihan sehingga berlebihan tu sehingga melepasi sempadan kepada hal haram. Sebab dusta kita dah tahu. Dusta, cakap bohong aja maka habis menjatuh dalam maksiat. Sebab perkara tak benar. Dalam Islam dia tak ajar dusta. Ada dusta yang dibenarkan kan, sebelum ni yang seperti kita dah terangkan sebelum ni kan. Tapi ini dusta yang tak sepatutnya. Yang tak sepatutnya. Kalau dia dalam perang nak buat helah dengan musuh, tak apa. Ini memuji, tak ada keperluan. Tak ada keperluan dia tambah puji. Itu yang salah. Jadi sebab itulah kita jangan sampai puji berlebih-lebihan sehingga mendatangkan dusta. Ini yang boleh membawa kebinasaan bagi yang memuji. Padahal puji tadi dah baguslah. Sebab apa? Dia puji manusia, dia puji Allah. Kalau tak puji, tak berterima kasih kan. Lam yashkurillah kan. Lam yashkuril nas, lam yashkurillah. Siapa yang tak berterima kasih pada manusia, maka dia tak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia memuji itu, dia berterima kasihlah kepada kawan dia tadi. Tapi kalau dah berlebihan dan tak ada pula perkara itu, jadi dusta, jadi mendapat kebinasaan pula bagi yang memuji tadi. Jadi mula dapat pahala, tapi pasal ada dusta dah jadi dosa. Itu yang kena jaga. Yang keduanya, bahawasanya terkadang menzahirkan ia akan kasih akan yang dipujinya, pada ketika hal tiada kasih ia akan dia pada batin, maka jatuh ia ke dalam riak. Padahal dia tak kasih pun orang tu, tapi saja nak menunjuk. Seperti mana sifat orang munafik kan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Maka apabila dia berjumpa dengan orang beriman, dia kata aku beriman kan. Tapi apabila wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna nahnu mustahzi'un kan. Dia jumpa dengan syaitan-syaitan, jumpa dengan kaum-kaum dia, dia kata tak adalah, aku saja je mempersenda-sendakan dia. Ni sifat munafik. Dia tujuan dia memuji itu tujuan nak tunjukkan kononnya dia kasih, tapi dalam hati dia sebenarnya tak ada. Ini sifat munafik. Ni yang binasa ni. Dia puji, eloklah dia ni, bagus betul dia ni, ada bagus kan. Tapi dalam hati sebenarnya tak ada perkara tersebut. Apa yang diucap tadi semata-mata bohongan belaka. Dalam hati itu tak ada. Hati itu tak membenarkan mulut yang memuji. Itu dipanggil riak. Sebab apa? Dia menunjuk kasihnya kepada orang dan menyembunyikan benci itu di dalam hati. Ini dikatakan munafik. Menzahirkan benda yang baik tapi menyembunyikan benda yang buruk sebenar. Kebenaran dia dalam hati. Menzahirkan perkara yang tak benar dalam menzahirkan apa perkara yang tak ada dalam hati. Ini maknanya seperti mana orang munafik tadi. Jumpa orang beriman, aku beriman. Bila balik jumpa orang kafir, maka dia kata aku tak ada apa-apa. Kita lah sama, aku saja yang mempersenda-sendakan dia. Inna nahnu mustahzi'un. Aku saja je nak mempersendakan mereka tu, padahal tak ada apa-apa pun. Ini sifat orang munafik. Jadi bahaya. Yang kedua ni orang
bahaya. Bahawasanya terkadang menzahirkan ia akan kasih akan yang dipujinya pada ketika padahal tiada kasih ia akan dia. Pada batin maka jatuh ia ke dalam riya. Riya ni termasuk dalam syirikul asghar, iaitu syirik kecil. Syirik ni dosa syirik Allah tak ampunkan melainkan bertaubat kepada Allah. Dengan sebab ni habis semua kebinasaan. Ulama mengatakan dosa syirik ni seumpama apa? Seumpama satu jarum yang memecahkan belon yang besar. Macam mana kita tiup belon besar, tiup belon besar. Akhir sekali hanya sebatang jarum yang halus saja boleh memecahkan segala belon yang besar tadi. Begitulah kita buat amal. Kita dah semayang, dah buat lakukan semayang fardu, perkara-perkara yang fardu, perkara yang sunat, bangun malam, nangis, zikir, sedekah, semua yang kita buat amal kebaikan, semuanya binasa dengan sebab ada dosa syirik tadi. Tu yang bahaya tu. Orang Islam kita kena ambil berat perkara ni. Jangan kita buat acuh tak acuh, jangan ambil indah tak indah. Dalam berkata-kata, pasal kata binasa amal kita. Pasal berkata binasa amal kita, penat kita pergi buat ibadah. Puluh-puluh tahun kita ibadah. Pergi haji, pergi umrah, habis begitu saja. Dengan sebab perkataan yang kita keluarkan tak betul. Jadi habis binasa kebaikan. Jangan sampai menjadi syirik. Perkataan kita menjadi syirik. Contohnya riak. Riak ni syirik asghar. Syirik kecil, syirik yang tak nampak. Itu dia kebinasaan yang kedua. Yang ketiga, boleh binasa dengan sebab puji itu terkadang berkata ia yang memuji itu akan barang yang tiada diyakinnya. Seperti berkata ia bahawasanya si anu adil atau wara', dan yang seumpamanya daripada yang tiada diyakinnya. Dia main sebut dia tak yakin lagi. Orang tu dia tak kenal mana. Dia cakap dia tu memang gini, dia ni memang wara', dia ni memang adil, dan dia ni memang baiklah. Dia cerita semua, padahal dia pun tak yakin lagi. Dia pun tak berapa kenal lagi. Dah pandai-pandai dia dah menggambarkan orang tersebut. Menceritakan pula tu. Ni bercerita, kalau dia bersangka tak apa. Kalau dia bersangka, dia tak ucapkan lagi. Ni pasal dia dah ucapkan. Dia dah ucapkan kepada orang lain, memujikan tentang orang yang dia tak berapa kenal tadi, orang yang dia tak berapa yakin tadi, padahal baru kenal. Tapi dah cerita dah lebih-lebih. Dia ni memang wara', dia ni memang adil, dia ni memang ni. Padahal dia tak meyakini lagi. Sebenarnya dia tak kenal betul-betul. Aku cakap ni betul ke dia tu wara' ke? Aku cakap ni betul ke dia tu adil? Aku main cakap aja ni, tapi tak yakin. Ini juga bahaya. Ini perkara yang boleh membinasakan seseorang yang memuji orang yang dipuji itu tadi. Sebab tu kita berhati-hati dalam berkata-kata. Nak puji kena tengok dulu, nak cakap fikir dulu, baik atau tidak. Sebab tu Nabi kata, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Jadi kita kena jaga. Perkataan sangat-sangat bahaya. Lidah ni senang dapat pahala, senang dapat dosa. Lembut je dia. Lidah ni dia tak bertulang. Dia kalau sembelih orang ni putus. Lidah ni kalau dia sembelih orang putus. Kan? Dia punya racun dia kalah racun apa? Racun apa? Racun yang paling kuat dekat dunia, racun serangga ke racun lagi kuat lagi racun daripada lidah. Kalau racun ni paling kuat dia mati je. Tapi racun perkataan ni dia punya kekal lama. Sampai mati dia ingat, tak hilang racun tu. Dia punya apa? Mudarat dia tu, sakit dia tu. Kalau sakit tu mati tak apa, ini sakit dia tu mudarat dia berpanjangan. Pasal lidah aja. Sebab tu kita kena jaga lidah ni. Jangan sebab lidah kita
Dengan asbab lidah kita tergantungnya segala kebaikan yang kita buat. Banyak perkara yang berlaku begitu pada orang yang beriman. Kebaikan-kebaikan yang tergantung, dia buat tergantung. Sebab apa? Satu je sebab pasal lidah dia tak betul. Lidah tak betul, jadi amal pun jadi tak betul. Amal jadi tergantung-gantung. Jadi kena jaga. Maka adalah ia berkata-kata dengan ketiadaan aturan, mana tak cakap betul lah, tak beratur, tak teratur, dan memuji seorang laki-laki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh ini datangkan dalil tentang perkara tersebut. Dan memuji seorang laki-laki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seorang yang lain, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihaka qata'ta 'unuqa sahibika, rawahu Syaikhan Bukhari wa Muslim. Jadi apa sahabat ni tanya, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur pada sahabat? Dia kata artinya kasihan, waihaka, kesian engkau ni, kasihan akan dikau, telah engkau potong leher kawan engkau. Tengok sebab apa? Dia puji melebih-lebih sangat, sehingga dia memotong leher kawan, seumpama memotong. Padahal kawan dia tak ada perkara tersebut, memuji-puji lebih pula, puji pula di hadapan Rasulullah. Puji pula di hadapan Rasulullah manusia yang paling hebat. Dalam beradab sebenarnya tak boleh kita nak puji lain, hanya puji pada Rasulullah. Tapi sahabat ni memuji lebih-lebih sebab Nabi tegur, waihaka, kasihan yang kau ni, qata'ta 'unuqa sahibika, telah memotong leher kawan kau ni, kau telah memotong leher kawan kau ni. Teruk-teruk sangat kan, puji sampai berlebih-lebih. Tu puji yang dilarang kan. Tu dia dalil. Maknanya nak bagi tahu, inilah dia orang yang memuji, dia mendapat kebinasaan dengan apa yang diucapkan tadi kan. Dan yang keempat yang boleh membinasakan orang yang memuji, bahawanya yang memuji ia menjadikan ia akan dipujinya itu sukacita, dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim, maka berdosa ia yang memuji itu dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hatinya. Sebab tu nak memuji orang tu, orang yang zalim, kita suruh kita orang lain puji pun bahaya juga. Sebab tu bahaya kan, kita jack orang, suruh puji dia bagus, padahal dia zalim. Pada hakikatnya dia adalah orang yang zalim. Jadi bahaya di situ. Maknanya dia memuji seorang tu sebab apa? Dia nak kasih, dia kasih pada orang tersebut, dan jadikan orang yang dipuji tu supaya dia suka cita pula. Maknanya nak bagi tahu apa tu? Nak bodek. Nak bodek. Satu perkara dia nak bodek. Dia nak bodek tuan tu supaya apa? Orang tu suka cita. Jadi apabila dia dipuji, dapat ada udang di sebalik batu. Dia panggil tu. Kan ada udang di sebalik batu. Dia puji padahal orang tu dah tahu zalim dia. Keadaan dia memang zalim. Tetapi dia puji dengan sebab dia nak menyukakan supaya dia dapat sesuatu daripada orang tersebut. Itu bahaya. Dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Tu yang lagi bahaya tu. Dia pun dipuji, rupanya orang tu zalim, maka berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hatinya. Jadi berdosa kalau kita nak puji orang zalim ni kan. Jangan puji berlebih-lebih warna kan. Tengok kebaikan dia okey lah kan, tapi puji sampai melambung-lambung puji sehingga mengikut apa saja yang disarankan. Ni kena jaga. Ni semua perkara kena jaga sebab dia ada kaitan dengan agama. Jadi kita kena jaga. Maka sabda Nabi SAW,
Innallaha ghadabu idza mudihal fisaqu. Innallaha ghadabu idza mudihal fasiqu. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala sungguhnya marah ia apabila dipuji akan orang yang fasik, orang yang buat dosa. Sebab jangan sekali-kali kita suka puji orang yang jelas kita tahu bahawa dia tu memang orang yang buat dosa. Orang yang buat dosa dipanggil fasik. Lepas tu tak bertaubat, sikit-sikit buat dosa, sikit-sikit buat dosa. Orang fasik ni memang kita nampak depan mata kita memang dia melakukan dosa. Kan? Contohnya satu cukup, sembahyang tak sembahyang. Orang tak sembahyang ni termasuk jatuh dalam fasik. Sengaja tinggal sembahyang. Kan? Ada dengar azan buat bodoh je. Tu dah jelas dah nampak kefasikan dia. Kan? Dah jelas kita nampak memang orang kaki tak sembahyang. Kita pula nak puji dia. Tak betul lah. Kan? Memuji orang yang fasik tak boleh. Banyak lagi kita boleh jadikan contoh puji daripada orang yang fasik tu tadi. Sebab tu kena jaga. Kita tak boleh nak puji-puji orang yang fasik, orang yang buat dosa. Allah Ta'ala murka. Dan berkata Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, barang siapa mendoa ia bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup, maka sesungguhnya telah kasih ia siapa? Ia kepada orang yang fasik itu bahawa dia kerjakan maksiat Allah Ta'ala, bahawa dia kerjakan maksiat Allah Ta'ala. Maknanya dia kasih pada orang tu, sebenarnya kasihkan orang tu sebab orang tu melakukan maksiat kepada Allah. Secara tak langsungnya dia memuji orang tersebut membuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena jaga-jaga. Sebab tu bagi orang yang fasik ni kita patutnya banyak bagi nasihat, bukan puji. Banyak bagi nasihat bagi dia. Suruh dia dekat, ajak dia datang masjid. Ajak datang surau. Tak nampak muka kat surau, tak nampak kat masjid, ajak dia. Cari hikmah lah. Orang lelaki memang kena datang masjid surau. Sebab tu apabila orang lelaki dia tak datang surau, dia menimbulkan fitnah sebenarnya. Itu masalah orang lelaki yang tak datang masjid ke surau ni. Sebab apa? Dengan sebab dia tu orang lain datang sangka. Kesian orang surau masjid, kan? Dia tengok datang, oh ni tak datang, terpaksa nak sangka dia pergi masjid kot. Pergi masjid pun tak jumpa juga. Oh dia pergi surau kot, kan? Tak ada, oh dia pergi surau tempat lain, sangka baik pula. Itu susah. Jadi sebab tu kita konsep mestilah orang Islam ni dia kena wa ta'awanu ala birri wat taqwa. Berbantu-bantu dalam ketakwaan. Datang masjid ni pun, datang surau ni pun berbantu-bantu dalam ketakwaan sebenarnya, supaya nak menghilangkan prasangka daripada jemaah-jemaah yang hadir. Ni dia. Sebab inilah sebenarnya hati kampung kita ni masjid lah, masjid surau ni. Inilah tempat, sebenarnya tempat orang Islam dia nak bermesyuarat, dia nak melakukan apa-apa, inilah dia. Yang seperti mana Nabi SAW ajar. Sebab itulah kita kena bagi nasihat, kena buat ziarah. Ahli surau, ahli masjid, dia kena buat ziarah ahli qaryah dia, supaya apa? Hilangkan segala persengketaan lah, hilangkan segala prasangka. Kadang-kadang dia tak ada apa-apa, kadang-kadang mungkin dia malu. Satu hal juga, dia tak biasa, dia malu. Silap kita juga, tak pergi ziarah dia. Pergi ziarah, cuba buat hubungan baik dengan dia. InsyaAllah mudah-mudahan dengan hubungan baik tadi, dia datang ke masjid. Dia datang masjid dan surau, dia punya kebaikan dia tu dapat pada kita. Itu yang lebih dia. Man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada seorang satu kebaikan, maka dia akan memiliki segala kebaikan orang yang diajak kepada kebaikan tadi. Nampak? Untung tak? Untung. Sebab tu kita kena banyak buat ziarah juga, supaya orang cinta kepada masjid dan surau. Akhirnya orang-orang Islam kita dah kurang cinta kepada masjid dan surau.
cinta lagi mereka, kesian tengok orang Islam kita melalak menolong kadang-kadang kat kedai-kedai kan. Penuh lagi kedai karaoke daripada masjid, penuh lagi kat stadium daripada dokek masjid kan. Lagi ni musim dah bola ni kan. Ni kita kena jaga ni. Jangan kita happy World Cup 22-23. World Cup ni sebenarnya mengundang paling banyak maksiat. Seluruh negara boleh buat maksiat dengan sebab World Cup. Salah satunya paling maksiat yang paling besar adalah berjudi. Inilah musim judi yang paling besar sekali, iaitu ketika perlawanan bola sepak. Lepas tu dilakukan pula di tanah Arab tu yang kita kena seram tu. Itu yang kita kena seram. Sebab apa? Apabila dibuat di sana, maka banyak kerosakan akan berlaku. Maksiat, minum arak dah tentu lah. Orang kafir memang dia minum arak bermacam-macam negara. Ni yang kita kena risau ni. Ini yang kita kena risau. Sebab tu kita boleh tawajuh. Ada setengah orang time World Cup 3-4 pagi boleh bangun, tapi nak semayang 2 rakaat punya berat. Tapi World Cup hari ni Jerman lawan Argentina kena bangun dia cek kunci jam. Tapi Allah hari-hari panggil dia kan, suruh dia bangun buat semayang tahajud 2 rakaat pun tak mampu. Tapi segala kehendak nafsu dia, semua jadi penat macam mana, pun bangun juga tengok kan. Ni teruk. Jadi kita kena jaga perkara ni. Sebab kita orang Islam, kita ada pegangan. Kita bukan Islam. Orang Islam dia tak faham dia. Cerita dengan dia pun memang dia takkan faham, sebab dia bukan beriman. Kita ni orang beriman ni, kita kena fahamkan diri kita betul-betul. Apa maksud kita turun kat dunia ni? Apa maksud Allah turunkan kita kat muka bumi ni? Ni yang kita kena faham betul-betul. Kadang-kadang orang beriman sendiri tak faham. Itu yang masalah. Itu yang berlakunya kerosakan muka bumi ni. Bukan di tangan orang kafir sebabnya. Sebenarnya di tangan orang Islam sendiri yang merosakkan muka bumi. Sebab apa? Hilang tawajuh dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah dia. Bukan masalah apa pun. Bumi ni selamat tak selamat, dia bergantung kepada orang Islam yang ada di muka bumi ni. Kalau orang Islam dah tak nak mengamalkan agama, siapa nak amal agama? Allah akan kiamatlah dunia ni. Itu saja. Jadi kita lah orang Islam, kita betul-betul lah buat amal. Masjid kan hidup. Usahakan surau Jamaliyah ni, usahakan masjid kita seluruh Rembang ni 24 jam hidup. Macam mana hidup Masjid Mekah, Masjid Madinah 24 jam hidup, macam tu kita nak hidupkan. Ada orang semayang, ada orang berzikir. Ada kita fikir begitu. Ada tak masuk dalam minit mesyuarat? Tak ada, saya tengok kan. Saya pun duduk, saya pun AJK masjid, tak ada dalam minit mesyuarat tu bagaimana nak marahkan masjid 24 jam. Tak ada dalam minit. Jadi ni perkara yang patut dia kena masukkan dalam minit setiap masjid. Bagaimana nak risau bimbang 24 jam bagaimana masjid kita nak hidup. Ini yang kena masuk kan. Ni yang perkara berbangkit berapa orang dah bertambah lah. Ini yang kita nak. Tapi kita sibuk benda lain. Yang paling yang bangkit mesti bab duit. Bab duit je janganlah. Hati-hatilah. Siapa jadi bendahari, memang pening kepala dia nak jawab. Jadi kawan tanya je. Semua tanya kenapa, mana duit ni dia belanjakan, ni tapi tak tanya berapa orang datang masjid, berapa ramai datang surau. Tak pernah tanya pun. Itu yang kena tanya. Berapa orang yang datang masjid surau, berapa orang yang buat amal. Zuhur berapa orang, Maghrib berapa orang, Asar berapa orang, Subuh berapa orang. Ini yang kita nak fikir sebenarnya kan. Ini kita fikir pengurusan mulai itu memang perlu juga. Tapi sebenarnya perkara yang terbesar nak fikir bagaimana nak mengimarahkan masjid ni seperti mana masjid Nabi SAW di zaman Nabi SAW. Bagaimana Nabi tunjuk, itulah yang kita kena ikut. Tapi sekarang dah tak ada dah. Memang tak ada. Tengok dalam musyarat, tak ada dah perkara tu. Semua perkara tengok pengurusan lebih material, lebih pada tu saja. Tapi tak ada fikir bagaimana kita nak hidupkan 24 jam surau masjid kita. Tak ada. Sebab tu kita kena fikir. Daripada sekarang kita kena fikir. Kalau kita tak fikir, daripada sekarang kita tak start, anak cucu kita pun tak start lah. Dia bukan nak tercapai sekarang ni.
Kita usaha sekarang ni, dia punya hasil dia anak cucu kita esok. Bukan buat sekarang tu dapat, tak. Sebenarnya ni kita lah kena mulakan dulu. Bila kita mula, insya-Allah ada orang datang mula ni tukar shift, yang dah pencen-pencen dah boleh buat shift lah sebenarnya. Kan pukul ni siapa datang. Kan yang dah habis dah, apa lagi nak buat? Kan shift lah tukar. Lepas ni masjid surau ni tak ada pukul apa. Okey, pukul so boleh semua balik. Okey, so boleh sampai 1 siapa nak ambil tanggungjawab. Kan lepas tu 1 sampai 3 tak larat 2 jam sejam. 1 sampai 3, 1 sampai 2 siapa nak. Pukul 2 3 siapa? Ambil gila-gila. Biar setiap masa tu ada orang hidupkan surau kita. Barulah kampung kita ni Allah jadikan asbab hidayat, seperti mana Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tu ini jamalan dia 24 jam masjid hidup. Dengan sebab masjid itulah tersebarnya hidayah seluruh dunia. Sebab orang tengok Masjid Nabawi pun dapat hidayah. Tengok je masjid, kenal dia pun tengok. Dan asbab hidayah seluruh dunia. Kan? Sebab hidayah seluruh dunia. Asal nama Yathrib, tapi apabila amalan hidup 24 jam di masjid tersebut, ditukar menjadi Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya, bukan bercahaya pasal lampu jalannya. Kan? Pelita datang pun tahun 9 Hijrah. Kan? Ni bercahaya pasal apa? Bercahaya dengan amalan agama. Baru percaya dulu mana ada dinding semua batang pelepah tamar. Kan? Atap beratapkan langit aja, mana ada lampu. Sebab tu orang-orang munafik dia tak datang time malam sebab apa? Gelap, tak dapat. Kan? Tapi dah beritahu. Kan? Dia gelap-gelap dia tak datang. Semayang terang dia datang. Ni keadaan begitu. Keadaan dia begitu, menjadi asbab bandar tersebut bercahaya. Bercahaya apa? Bercahaya dengan amalan agama. Ni yang kita nak usahakan tempat kita, khususnya pada malam ni surah Jamaliyah ni lah. Kan? Supaya dia bercahaya, bukan bercahaya dengan lampu dia je, bercahaya dengan amal. Orang lalu tengok Masjid Jamaliyah dapat hidayat, seluruh kampung ni dapat saham. Untung tak? Untung. Balik untung tu balik beli kita balik. Tu saja. Dah berapa? Dah lebih dah. Zalim. Asyik itu ada puji kebiasaan terjadi pada sikit lagi. Habiskan break. Dah break ke tu? Ada kata apa? Barang siapa mendoakan ia bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup, maka sesungguhnya telah kasih ia seorang yang memuji tadi bahawa dikerjakan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dia juga dikira sebagai orang yang mengerjakan maksiat. Wallahu a'lam. Sambung, maka orang yang zalim, yang fasik, saya kiranya bahawa dicela. Wallahu a'lam. Tiba situlah. Ada soalan? Ada? Cukuplah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal